Antara nama Allah Azza wa Jal yang selalu kita sebut, iaitu Al-Ilah. Al-Ilah, sehingga kita melayukan dia dan kita akan sebut Ilahi, Rabbi. Kalau Ilahi dengan maksud ilahku, dan Rabbi dengan maksud Tuhanku. Perkataan ilah yang kita sebut, ya ilahi, ilahana, wahai ilah kami, wahai ilahku, la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah. Perkataan ilah bermaksud al-ma'bud bihaq, yang diabdikan diri dengan sebenar-benarnya, yang diabdikan diri dengan sebenar-benarnya, maka itu maksud ilah. Sebab itu ada perkataan perbezaan antara ilah dan Rabb, walaupun dalam terjemahan Melayu diterjemah sama. Kalau ilahi diterjemah Tuhanku, dan Rabbi juga diterjemah Tuhanku. Tapi kita sebut la ilaha illallah, walaupun tak salah betul juga kita sebut la Rabb illallah. Tetapi apabila orang tu bersyahadah, dia sebut la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah. Rabb, perkataan Rabb merujuk kepada yang mencipta, yang menguasai, yang mentadbir. Maka kita sebut alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Rabb kerana dia yang mencipta, yang mentadbir. Tapi apabila kita sebut yang membabitkan soal zat yang berhak, yang layak untuk disembah, maka kita sebut ilah, kita sebut ilah. Sebab itu kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kedua-duanya mempunyai makna yang berbeza. Maka sebahagian para ulama membahagikan tauhid, perbincangan tauhid kepada tiga bahagian. Kita tengok dia bahagikan tentang tauhid rububiyah, dan dia bahagikan juga tentang tauhid uluhiyah dan asma dan sifat. Tauhid rububiyah bermaksud kita ikrar tentang kewujudan Tuhan yang mencipta, yang menguasai alam, yang boleh dikatakan kebanyakan manusia mengakuinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tauhid uluhiyah bermaksud mengakui hanya Allah yang berhak diabdikan diri, kita mengabdikan diri kepadanya. Ramai di kalangan makhluk Tuhan, manusia, yang akui tentang kewujudan Tuhan, kekuasaan Tuhan, tetapi mereka mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Sebab itu dia anggap mereka tidak ada tauhid uluhiyah, ataupun disebut sebagai tauhidul ibadah, tauhid ibadah, yakni mengabdikan diri kepada Allah. Kemudian asma dan sifat, iaitu tentang nama-nama Tuhan dan sifat Tuhan. Maka tidak heran jika kita melihat orang-orang musyrikin Mekah, bila ditanya tentang man khalaqas samawati wal ard wa sakhara syamsa wal qamar, yang menciptakan langit dan bumi, yang menundukkan bulan dan matahari, mereka menjawab Allah. Tetapi dalam masa yang sama mereka mensyirikkan Allah. Mereka kehilangan tauhid uluhiyah. Walaupun sebahagian orang dia kata tak boleh bahagi tauhid rububiyah uluhiyah kerana Nabi SAW tak bahagi tiga pun. Kita kata itu nak membolehkan orang faham pembahagian. Konsep umum ada di dalam Quran dan Sunnah. Dia kalau dia tak boleh, tak ada. Kita kata sifat 20 pun tak ada zaman Nabi, sifat 13 pun tak ada. Mu'tazilah cetuskan idea, kemudian Abu Hasan Sy'ari
jawab persoalan itu pada zamannya untuk menghadapi Mu'tazilah, dan kemudian daripada 7 berkembang 13, kemudian pergi kepada 20. Itu semua tidak ada. Tapi pembahagian-pembahagian itu kerana manusia cuba menghadapi pemikiran yang ada pada zaman itu. Sebahagian para ulama, Ibn Taymiyah rahimahullah, Ibn Qayyim, dan sebelum daripadanya Ibn Mandah, mereka membahagikan tentang 3 kategori ini untuk membolehkan orang faham bahawasanya orang pertama mengakui Tuhan, cuma dia tidak mau mengabdikan diri kepada Allah, bukan kerana dia tak percaya wujud Allah. Maka mereka bahagikan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ada orang kata tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat ni macam dengan Kristian 3. Simple ya. Kalau kita boleh faham Allah Ta'ala ilah tanpa pembahagian pun tak apa. Bukan semua yang 3 tu Kristian. Minum kopi 3 dalam 1 tak jadi Kristian, jadi seronok macam tu. Allah menyebut, wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang fis sama ilah, di langit dialah ilah yang diabdikan diri. Wa fil ardi ilah, dan di bumi dia ilah. Seperti mana yang kita sebut sama tinggi, tak tahulah sejauh mana, seluas mana. Langit Allah Azza wa Jalla, Allah kata dia ilah, dia yang diabdikan diri. Maksudnya ada makhluk lain di langit selain daripada manusia di bumi. Makhluk mana kita tak tahu. Ada orang kata ada makhluk apa nak aliens ke apa, kita tak tahu lah. Kita tak tengok, kita tak jumpa. Cuma kita tahu Quran kata dia ilah, dia diabdikan diri. Malaikat lah tentu. Mungkin selain daripada malaikat, maha besar kerajaan Allah Jalla wa'ala. Maha besar kerajaan Allah Jalla wa'ala. Siapa sahaja yang ada di langit dan di bumi menyembah Allah Jalla wa'ala. Allah sebut tentang orang Kristian, walaqad kafara alladhina qalu inna allaha salisus, laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Kufurlah orang yang menyatakan bahawa Allah 3 daripada yang 3, tidak ada ilah, yakni tidak ada yang diabdikan diri, illa ilahun wahid, melainkan yang diabdikan diri yang hanya satu, iaitu Allah Jalla wa'ala. Sebab tu kita tengok sebahagian bila dia terjemah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Mungkin sebahagian terjemah tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi the exact meaning of ilah sebenarnya al-ma'bud bihaq, maksud yang hanya yang berhak disembah, iaitu zat yang berhak disembah. Itu makna ilah. Sebab tu mungkin sebahagian dia panjangkan sikit kerana dalam bahasa Melayu tak ada perkataan ilah nak disamakan dengan tu. Melayu ada Tuhan, lawan pada Tuhan ada hantu, pergi patah balik. Itu bahasa kita. Tak apa, kita ada perkasa. Allah Azza wa Jal sebut banyak ayat untuk mengisbatkan bahawa saja dia adalah ilah. Dan ilah adalah nama yang Tuhan suka. Sebab itu bila orang susah, dia panggil ya ilahi. Tuhan suka. Tapi kita bila kita sebut ya ilahi, kita rasa tak sedap, duk sebut kerang dah. So kita tak ada feeling kerana kita tak tahu makna. Tapi ia maknanya besar, ya ilahi, wahai yang berhak diabdikan diri. Sebab itu the best perkataan yang Allah suka ialah la ilaha illallah. Macam mana zikir pun Allah suka sekali la ilaha illallah. Zikir yang mentauhidkan dia suka. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mustajabkan doa orang yang susah apabila dia sebut Allah ilah. Quran kata wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi
fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa dhannun, dan Dhannun, tuan empunya Nun, Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam, cerita Nabi Yunus semua agama tahu. Orang Islam tahu cerita Nabi Yunus, orang Kristian tahu Nabi Yunus, orang Yahudi pun tahu cerita Nabi Yunus. Walaupun dalam Bible ada satu page ya tentang Nabi Yunus, Jonah, tapi cerita Nabi Yunus ditelan ikan semua tahu. Macam cerita Nabi Nuh dengan bahteranya, agama lain semua tahu. Sebab ini cerita yang dibawa oleh para anbiya, daripada mulut ke mulut para anbiya. Sebab itu kalau kita nak hapus bagi agama lain semua yang sama dengan kita kena buang buku dia semua sekali. Dalam buku dia ada Nuh, ada Yunus, tentulah ada Isa dan ada seumpama. Kesalahan dia bukan kerana dia mengakui tentang Nabi. Tuan-tuan ke depan sikit bagi kawan kita belakang masuk. Allah tahu, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Yunus alaihi salam idh dhahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Nabi Yunus alaihi salam Allah hantar pada kaum dia, nasihat kaum dia tak dengar nasihat dia. Nabi Yunus bebai dengan kaum dia belah. Allah marah kat dia. Allah marah kat Nabi Yunus alaihi salam. Dia sebenarnya orang nak bawa risalah agama ni, dia nak kena tahan. Nabi Yunus bukan tak tahan, bukan macam kita lawan lama dah, tengok tak menjadi dia pun belah, kalau tak mau pelan-pelan pergi. Sebab tu apa Allah buat? Allah jadikan dia ditelan, dia naik kapal, dan kapal keadaan terumbang ambing, ditimpa ribut, dan salah seorang kena terjun. Orang tak mau buang dia lah, dia Yunus, dia muhtaram, dihormati. Dia orang terpaksa undi. Setiap kali undi Nabi Yunus, setiap kali undi Nabi Yunus. Nabi Yunus tahu ni Allah Ta'ala nak hukum dia, tak payah duk tambak-tambak dia terjun sendiri. Dia terjun dari ikan telan.